A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengurusi masjid, setiausaha pegawai dakwah dan EJK serta EJK masjid yang masjid-masjid ini terdiri dari Masjid Al-Muhabbah dan Masjid Kampung Pituro Taman Bukawi dan Surau An-Nur Rahim Kampung Sailan. Saya sebagai guru takmir, kerana tempoh hari ini 7 hari bulan saya sepatutnya buat kuliah takmir di Kampung Sailan, Surau Kampung Sailan, tapi arahan Majlis Agama Islam untuk menutup aktiviti masjid dan surau, tuan-tuan. Jadi saya buat pertama kali live kuliah takmir kita dengan harapan kita dapat masih dapat berkongsikan ilmu kuliah takmir yang saya jalankan dalam sudah bermula pada tahun 2019 dan sekarang sudah 1 tahun lebih kurang lamanya, tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan-tuan, seperti tajuk yang saya bawa dalam kuliah takmir ini ialah mengenai dengan sirah Nabi, dan saya sudah sampai di Nabi yang ke-14 mengikut susunan buku Al-Haramain dalam tajuk Qisasul Anbiya atau 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani kita sebagai umat Islam, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, dalam kita kongsikan pada kali ini ialah tajuk ialah pengajaran dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, yakni Nabi yang ke-14, tuan-tuan. Jadi saya bawa surah Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wa Idris wa dzal kifli kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Antara maksudnya tuan-tuan ialah
dan Nabi Ismail, Nabi Idris dan Nabi Zulkifli adalah termasuk orang-orang yang sabar. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi yang menarik, sangat menarik bagi perkongsian kita dalam tajuk pengajaran dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam ini, tuan-tuan, ialah agar kita dapat berkongsi dan mengambil contoh tauladan bagi sifat-sifat Nabi Zulkifli alaihi salam, tuan-tuan. Jadi sebagai mukadimah, tuan-tuan, sifat sabar dan hamba Allah yang saleh ini, tuan-tuan, adalah satu sifat yang Allah selanjutnya bagi peringatan kepada kita, walaupun kisah Nabi Zulkifli, tuan-tuan, pendek saja, dan dalam Al-Quran menyebut nama Zulkifli sebanyak 2 kali saja. Namun kita sebagai umat Islam dan seorang mukmin yang ingin menjadi mukmin yang terbaik, tuan-tuan, untuk mencapai kepada seorang mukmin yang saleh dan seorang punya sifat yang sabar, tuan-tuan, bukanlah mudah, dan ianya memerlukan satu muhasabah dan istiqamah untuk mencontohi Nabi Zulkifli alaihi salam, tuan-tuan. Masalah dalam kebanyakan umat manusia, tuan-tuan, keseluruhannya adalah agak susah kita berjumpa seorang sama ada kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, seperti sifat-sifat terpuji Nabi Zulkifli alaihi salam ini, tuan-tuan. Nabi Zulkifli, tuan-tuan, dia banyak episod yang kita fungsikan, menceritakan episod kisah beliau. Dia yang menguji kesabaran dan menunjukkan beliau adalah antara hamba Allah yang saleh, tuan-tuan, yaitu Nabi Idris ini, tuan-tuan. Nama sebenarnya ialah Bashar bin Nabi Ayub alaihissalam, tuan-tuan. Dia lahir di satu daerah di Syam, dan kita kenali sekarang di Syam itu di Syria, tuan-tuan, ya. Dan Nabi Zulkifli, tuan-tuan, dia Allah menunjukkan sifat-sifat terpuji beliau ialah dia adalah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Zulkifli, ialah bermakna orang yang sanggup. Orang yang sanggup ini, tuan-tuan, Nabi Zulkifli ini sanggup menunaikan janjinya, tuan-tuan. Ya, berjanji dia tunaikan. Begitulah sifat
Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan. Dan kalau kita kongsikan kisah seterusnya Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan, satu episode Nabi Zulkifli ialah apabila di negeri beliau di Syam, pada masa itu dipimpin oleh seorang raja yang sudah lanjut usia, tuan-tuan, sudah tua lah. Jadi tuan-tuan, raja itu memilih di kalangan rakyatnya untuk beliau memilih sebagai pengganti raja, tuan-tuan, sebab raja ini tidak mempunyai zuriat atau anak, tuan-tuan, untuk mengambil alih pemerintahan. Jadi tuan-tuan, apabila satu masa raja ini mengumpulkan sekian rakyat di negeri, tuan-tuan, dan raja ini memberitahu bahwa dia beritahu kepada rakyatnya dia siapa di antara kalian yang sanggup menggantiku memerintahkan negeri ini sebagai raja. Itulah permintaan raja tersebut, tuan-tuan. Jadi raja itu memberitahu kepada semua sekalian rakyatnya, tuan-tuan. Jadi masa itulah Zulkifli ini yang kita maksudkan ialah sanggup, orang yang sanggup menunaikan janji, mengambil janji, tuan-tuan, bersetuju dengan syarat-syaratnya, tuan-tuan, dengan serta-merta Nabi Zulkifli, tuan-tuan, mengangkat tangan dan memberitahu kepada raja bahwa dia sanggup menjadi raja dan sanggup menerima syarat-syarat yang disyaratkan oleh raja itu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita kurang biasa, tuan-tuan, kita senang menerima itu, tuan-tuan, ya. Dan sebab ini bukan jawatan yang di biasa-biasa, ini jawatan raja ini, tuan-tuan. Jadi inilah yang saya sangat bagi saya adalah menjadikan kita, kalau kita dapat menjadi seorang yang bersifat ini sanggup, tuan-tuan, melaksanakan janji dan sanggup melaksanakan amanah, tuan-tuan, dan sebagainya. Kita tentunya menjadi seperti sifat-sifat Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kedua, tuan-tuan, kita bagi frame dulu episode bagaimana Allah menunjukkan sifat-sifat yang terpuji Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan, ialah yang keduanya. Nabi Zulkifli ini, tuan-tuan, dia seperti yang disyaratkan oleh raja itu, tuan-tuan. Jadi seorang raja itu yang menerima jabatan raja ini, tuan-tuan, dia punya syarat-syaratnya ialah ada 3 syaratnya, tuan-tuan. Jadi pada siang hari mestilah berpuasa, dan pada waktu malam mestilah beribadah, dan yang ketiga mestilah tidak marah atau sabar, tuan-tuan. Jadi 3 ini, tuan-tuan, janji.
Jadi Nabi Zulkifli tuan-tuan, dia kata dia sanggup terima, bersetuju dengan syarat-syarat tersebut, dan dia sanggup menunaikan amanah sebagai yang disyaratkan tuan-tuan. Jadi yang seterusnya tuan-tuan, jadi yang keduanya ialah apabila syaitan, godaan syaitan itu datang menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam, apabila beliau sudah berada menjadi menggantikan raja tuan-tuan, dia di istana itu tuan-tuan, di negeri, di bermanah raja yang digantikan beliau sudah wafatlah. Jadi tuan-tuan, syaitan ini gagal untuk menggoda, daripada menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam. Jadi itu yang penting bagi kita tuan-tuan, mencontohi Nabi Zulkifli alaihissalam tuan-tuan. Syaitan apabila satu masa tuan-tuan, malah beberapa kali tuan-tuan mengganggu raja serta Nabi Zulkifli alaihissalam ini di istana di negeri itu tuan-tuan, di mana syaitan itu menyerupai sebagai manusia tuan-tuan. Dia pada satu malam tuan-tuan, dia datang untuk berjumpa dengan raja yang baru, yakni Nabi Zulkifli alaihissalam. Tujuan syaitan itu tuan-tuan supaya menggoda dan mengganggu masa tidur raja Nabi Zulkifli itu, supaya dia akan menjadi marah seperti yang disyaratkan oleh raja. Jadi tuan-tuan, syaitan ini gagal mengganggu beliau. Kita ringkaskan bagaimana syaitan itu tuan-tuan. Dia datang di istana dengan tidak menggunakan orang bilang protokol tuan-tuan. Wakil raja pun dia tidak mau berjumpa. Dia kata ini ada urusan dengan raja saja yang boleh menyelesaikan urusannya. Begitulah syaitan menggoda tuan-tuan. Jadi sudah berada di dalam istana tuan-tuan, Nabi Zulkifli alaihissalam pun keluar. Ya, tahu ada orang. Jadi dia sudah mempunyai firasat bahwa orang itu adalah setan tuan-tuan, dan hendak tujuannya ialah menggoda. Jadi tuan-tuan, Nabi Zulkifli alaihissalam begitu sabar sekali tuan-tuan, walaupun masa tidurnya terganggu tuan-tuan. Kalau bagi kita orang biasa tuan-tuan, memang kita sudah marah tuan-tuan ya. Jadi kejayaan jiwa dan dapat menahan kemarahan pada diri Nabi Zulkifli alaihissalam tuan-tuan. Lantas syaitan itu beredar daripada istana dengan begitu kecewa tuan-tuan. Jadi begitulah dapat Nabi Zulkifli alaihissalam mempertahankan janji beliau seperti yang disyaratkan oleh raja tuan-tuan. Dan seterusnya ujian bagi sifat-sifat yang terpuji, orang yang sabar dan orang yang hamba Allah yang saleh pada diri Nabi Zulkifli alaihissalam tuan-tuan ialah apabila ada perang di dalam negeri, di mana rakyatnya Nabi Zulkifli memerintahkan supaya memerangi kumpulan yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakyatnya tuan-tuan tidak sanggup berperang sebab mereka sanggup terbunuh tuan-tuan. Jadi salah seorang daripada rakyat tuan-tuan menghadap kepada raja yang Nabi Zulkifli alaihissalam, kata beliau, wahai raja, kami
tidak sanggup berperang, kami masih ingin hidup. Kalau raja dapat memohon doa kepada Allah, kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawa, barulah kami sanggup berperang. Jadi tuan-tuan, dalam karena ayatnya sedemikian, Nabi Zulkifli alaihissalam dalam keadaan tenang saja. Lalu Nabi Zulkifli memohon doa kepada Allah, wahai Allah, saya melaksanakan risalah dari Tuhanku kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk berperang, tetapi mereka enggan, dan sesungguhnya engkau mengetahui permintaan mereka, dan saya memohon pertolongan darimu ya Allah. Jadi Allah memberi wahyu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam daripada doa Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan. Allah memberi wahyu, wahai Zulkifli, kami mengetahui permintaan mereka dan kami mendengar doamu, dan kini kami akan kabulkan doamu. Begitulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan barulah mereka dengan rakyatnya berjuang untuk berperang dengan para penderhaka di dalam negeri, tuan-tuan, dengan berjayanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seterusnya, tuan-tuan, ujian menunjukkan sifat-sifat yang terpuji, yang sabar dan hamba Allah yang saleh pada Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan. Dalam tugas beliau melaksanakan untuk memerintah negeri, tuan-tuan, dengan begitu makmur dan begitu adil dan saksama terhadap rakyatnya, tuan-tuan, tanpa berbelah bagi, tuan-tuan, ya. Jadi kalau contohnya rakyat meminta raja itu menjadi hakim, tuan-tuan, kepada rakyatnya, supaya dapat menghakimi dengan adil penghakiman yang dalam negeri di kalangan rakyat, tuan-tuan. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam telah menunjukkan sebagai seorang hakim yang begitu adil sekali, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, dan begitulah Nabi Zulkifli, tuan-tuan, sanggup bersetuju dengan permintaan rakyatnya, tuan-tuan. Dan semua yang riwayat, kisah, episode yang ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam menunjukkan bahwa amat istimewa sekali, amat terpuji sifatnya, dan yaitu beliau adalah Nabi Idris alaihissalam adalah mempunyai sifat yang sanggup menjalankan amanah yang diberikan. Itu yang penting sekali, teman-teman. Yang keduanya, menunaikan janji. Yang ketiganya, seorang hamba Allah yang sabar, teman-teman. Dan dengan yang demikian,
hamba Allah ini hubungannya dengan sesama manusia adalah sangat amanah dan adil, tuan-tuan. Begitu sempurna sekali, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah pengajaran yang dari sifat-sifat kesabaran, dari kesabaran dan orang yang soleh pada Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan, yang boleh, yang amat baik bagi kita untuk mencontohi dalam kehidupan kita. Dengan itu, tuan-tuan, kita juga memikirkan sejauh mana kita mencapai sifat-sifat yang terpuji, tuan-tuan, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan. Jadi sebab, tuan-tuan, kelemahan selalunya bagi umat manusia ini, tuan-tuan, memang payah untuk menunaikan janji, berlaku adil, dan mempunyai kesabaran dalam hidupnya, tuan-tuan. Jadi sampai pada satu peringkat, tuan-tuan, yang kita perlu muhasabah, tuan-tuan, ialah jangan kita sampai menjadi orang yang munafik, tuan-tuan. Dalam Islam, tuan-tuan, seorang yang munafik ini, kata Rasulullah SAW dan dalam sabdanya, adalah sifat-sifat munafik sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, tuan-tuan, sifat-sifat munafik ini, tuan-tuan, berlawanan dengan sifat-sifat yang terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan, yaitu kita perlu membersihkan sifat kita daripada menjadi seorang yang munafik. Tanda-tanda orang munafik ini, tuan-tuan, apabila dianya berkata-kata, dia berkata dengan dusta. Apabila dia berbuat janji, dia tidak menunaikan janji. Dan apabila dia diberi amanah, tuan-tuan, dia mengkhianati amanah yang diberikan, tuan-tuan. Jadi, sebagai kesimpulan dalam kuliah takmir saya pada kali ini, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat memahami, menghayati sifat-sifat yang terpuji daripada Nabi Zulkifli alaihissalam, tuan-tuan, untuk kita contohi dan kita praktikkan dalam diri kita sendiri, insya-Allah. Jadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan sabda Rasulullah SAW bahwa Allah sangat menyayangi umat manusia yang sentiasa beramal dan istiqamah, beramal saleh dan istiqamah, walaupun sedikit demi sedikit. Jadi insyaAllah, yang sebelum saya mengakhiri kuliah pada kali ini, tuan-tuan, mudah-mudahan saya mengharapkan supaya kita sama-sama lah kita menghayati dan mempraktikkan contoh sifat-sifat yang terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, seperti juga yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim, dan daripada surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86, dan begitu juga dengan surah Syad ayat 48, tuan-tuan, yang antara lain maksudnya ialah semuanya Ismail, Ilyasa dan Zulkifli telah
termasuk orang-orang yang paling baik. Sekianlah yang saya dapat kongsikan kuliah takmir saya dari rumah, tuan-tuan. Jadi yang kurangnya adalah kekurangan daripada diri saya, dan selebihnya yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.